Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Asjad bin Zamri dan saya merupakan ahli yang pertama dalam kumpulan saya yang akan menerangkan tentang jenis-jenis pernafasan. Baiklah, pernafasan merupakan elemen yang sangat penting dalam drama, di mana kita boleh lihat para pelakon di dalam televisyen. Mereka sering menggunakan teknik-teknik pernafasan yang ada agar mereka dapat memainkan peranan mereka di dalam drama dengan baik dan juga mantap. Baiklah, terdapat 4 jenis pernafasan. Yang pertama iaitu pernafasan dada. Pernafasan dada ni contohnya adalah teknik humming. Teknik humming ni kita mengeluarkan suara daripada dalam badan tetapi dengan mulut yang tertutup. Contohnya okay, itu adalah teknik humming. Di mana teknik ini jarang digunakan untuk melafazkan dialog. Contohnya ketika kita ingin melafazkan dialog, kita tak menggunakan teknik pernafasan ini kerana ia membataskan kita punya pergerakan, kerana ianya memfokuskan di pernafasan di bahagian dada. Kita boleh tengok, saya tunjuk badan saya. Cara pernafasan dia adalah kita fokuskan udara yang masuk ke bahagian dada. Contohnya, tarik nafas, dada kita yang mengembang. Dada kita memfokuskan bahagian udara yang masuk di bahagian dada. Teknik pernafasan yang kedua iaitu pernafasan perut. Di mana pernafasan perut ini kita sedut udara juga, sama pernafasan, kan? Tetapi kita memfokuskan di bahagian perut, di mana perut kita yang akan mengembang dan bukan dada. Pernafasan ini sesuai sekiranya kita ingin berdialog, kerana udara yang masuk cukup banyak untuk melancarkan perbualan kita. Contohnya, sekiranya kita bernafas, di bahagian perut, ni dada, ni perut, kita tarik nafas, kita fokuskan penarikan udara itu di bahagian perut. Malah suara yang kita akan keluarkan, vokal yang kita akan keluarkan akan lebih jelas kerana perut tidak mengganggu sangat pergerakan badan kita sekiranya ingin berdialog sambil melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya adalah teknik pernafasan lengkap. Pernafasan lengkap ini kita boleh, dia sangat efektif lah, kerana pernafasan lengkap adalah udara yang masuk dan kita fokuskan terhadap bahagian dada dan juga bahagian perut. Contohnya kita tarik nafas. Tarik nafas, ni perut, ni dada. Kita tarik nafas. Nampak beza yang dengan pernafasan yang tadi. Pernafasan dada dan juga pernafasan perut, ianya menggabungkan kedua-dua tadi, di mana dada dan juga perut bergerak sekali. Pernafasannya mengembangkan, memfokuskan di seluruh badan lah, dan dada dan juga perut. Jadi udara yang disedut mencapai tahap maksimum dan sangat-sangat efektif lah untuk, contohnya kita ingin melontarkan dialog dengan jelas dan juga tahan lama. Ianya sangat sesuai untuk digunakan apabila kita menyanyi, dan juga untuk pemanasan vokal. Sebab menyanyi ni kita perlukan udara yang sangat banyak. Jadi pernafasan lengkap ni adalah teknik yang boleh dikatakan sangat berguna lah untuk seorang penyanyi. Baiklah, jenis pernafasan yang terakhir adalah pernafasan diafragma. Baiklah,
Pernafasan diafragma ni saya terangkan dulu. Diafragma ni ada di bahagian mana? Ini dada, ni perut, dan diafragma ada di ni dada, ni perut. Diafragma ada di sini, di bahagian sini. Contohnya pernafasan diafragma ni adalah apabila kita menghirup udara masuk ke dalam perut, ke dalam bahagian badan, dan menghembus dengan kuat. Itu contoh pernafasan diafragma. Pernafasan ini sering digunakan apabila kita melakukan latihan pendidikan jasmani. Guru-guru pendidikan jasmani sentiasa mengesyorkan teknik ini supaya semua udara yang kita sedut tadi dapat dikeluarkan dengan tahap maksimum. Baiklah. Dan untuk pernafasan ini juga, pernafasan diafragma ini juga sering digunakan oleh manusia kita apabila kita bercakap dalam kita punya rutin harian lah. Kerana ianya tak terlalu memfokuskan di bahagian mana-mana. Kerana apabila pernafasan dada, pernafasan perut perlukan fokus yang tinggi untuk memasukkan udara, betul? Jadi pernafasan diafragma ni sering digunakan oleh manusia kerana ianya tidak terlalu mengganggu aktiviti fizikal kita. Contohnya apabila pernafasan dada tadi, bahu kita bergerak, betul? Perut kita terlalu memfokuskan di bahagian perut. Tapi diafragma ni adalah seperti pernafasan kita yang seharian. Okey, itu saja daripada saya. Bergerak kepada jenis-jenis vokal pula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azlin binti Muhammad Puzi. Jadi saya akan meneruskan sesi pada hari ini, iaitu menerangkan tentang variasi vokal. Apa itu variasi vokal? Okey, variasi vokal ini adalah berkenaan tentang konteks ataupun maksud ayat yang diujarkan dalam dialog. Okey, dalam dialog, iaitu merujuk kepada sesebuah pementasan drama. Jadi terdapat 7 variasi vokal yang berlainan dan berbeza-beza, tapi saya akan memberikan penerangan tentang 4 variasi vokal, iaitu berkenaan pitch, tinggi atau rendahnya nada suara atau bunyi suara. Yang kedua iaitu infeksi, kemudian yang ketiga kekuatan, dan yang terakhir iaitu kadar atau tempo. Jadi variasi vokal ini adalah merujuk kepada pengujaran dialog yang kita lakonkan dalam sesebuah pementasan drama. Jadi saya akan menunjukkan secara praktikal setiap satu daripada variasi vokal ini. Baiklah, yang pertama iaitu nada, tinggi atau rendahnya pitch ataupun bunyi suara. Kenapa kau buat aku macam ni, ya? Kenapa kau buat aku macam ni? Okey, baiklah. Yang kedua iaitu infeksi. Infeksi iaitu berkenaan tentang tinggi dan turunnya nada suara, iaitu dinamik. Bagaimana kita memainkan suara kita ini untuk menonjolkan ataupun mempamerkan dinamik suara kita dalam mengujarkan dialog itu. Contoh. Aku tak faham lah. Kenapa semua orang sanggup buat aku macam ni? Kenapa? Okey. Dan yang ketiga iaitu kekuatan. Okey, kekuatan ini iaitu kombinasi di antara kualiti percakapan, kualiti pengujaran dialog berkenaan dan juga kelakuan. Jadi maksudnya kombinasi kekuatan ini amat penting supaya kita dapat mempamerkan emosi dalam berdialog dan juga emosi ketika beraksi, melakukan action berkenaan.
pergi, Mak. Mak, janganlah pergi, Mak. Janganlah pergi, Mak. Okey, dan yang terakhir iaitu kadar ataupun tempo. Tempo itu merujuk kepada kelajuan kita lah dalam mengujarkan sesuatu dialog. Aku tak faham lah kenapa dia suka sangat fikir bukan pasal aku tak faham Kenapalah macam ni? Kenapa semua orang sampai hati buat aku macam ni? Jadi kita dapat lihat perbezaan kadar ataupun kelajuan dalam percakapan itu walaupun saya menggunakan dialog yang berbeza. Okey, jadi seterusnya adalah saya akan tunjulkan ataupun menunjukkan kadar ataupun tempo menggunakan dialog yang sama supaya nampak lebih jelas. Kejap je masa berlalu. Kan? Semua dah besar. Kejap sangatlah. Kejap je masa berlalu, kan? Kejap je semua dah besar. Jadi, itu merupakan variasi vokal yang saya ingin ketengahkan, iaitu berkenaan 4. Antaranya ialah tinggi ataupun rendahnya nada suara, pitch, dan seterusnya ialah kekuatan, infeksi, dan akhir sekali adalah kadar ataupun tempo. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Balkis binti Muhammad Al-Faizal, pembentang seterusnya. Jika rakan saya Nur Azlin telah membincangkan atau menerangkan berkenaan dengan teknik vokal, 4 teknik vokal utama, maka saya akan meneruskan 3 teknik vokal yang terakhir, iaitu yang kelima adalah tekanan suara, yang keenam adalah berhenti seketika atau pause, dan yang ketujuh adalah irama. Jadi apa itu tekanan suara? Jadi tekanan suara ini merujuk kepada kekuatan ataupun tekanan yang diberi kepada sesetengah perkataan dalam ayat. Contohnya begini. Aku kata, aku tak nak lah. Begitu. Di awal tiada tekanan ataupun tiada emosi yang begitu ditekankan. Jadi ayat atau dalam ayat tersebut terdapat perkataan yang ditekankan, iaitu aku tak nak lah. Begitu. Jadi kat situ memerlukan perkataan yang ditekankan untuk menerangkan emosi seseorang. Jadi yang seterusnya adalah berhenti seketika ataupun pause. Jadi di awal permulaan terdapat penangguhan pada suara. Macam kita dalam conversation tu, emosi kita adalah kita akan rasa macam keraguan, ketidakpercayaan. Jadi dia adalah begini. Aku tak pernah tahu tipu kau. Aku tak percaya dengan semua ni. Begitu. Jadi emosinya adalah ragu dan juga terdapat pause, iaitu aku, kemudian penangguhan seketika. Itulah dikatakan berhenti seketika. Dan yang terakhir adalah irama. Jadi irama ni adalah perubahan dalam senyap, bunyi, kekuatan atau kelemahan dalam percakapan. Jadi begini. Aku dah cakap kan? Aku dah cakap kan, babe. Kau kenapa tak nak dengar cakap aku? Aku dah penat dah nasihat kau. Tengok dah jadi macam ni, kita nak buat apa? Begitu. Jadi dekat dia ada perubahan yang macam di awal tu ada satu, kita cakap secara kekuatan, kita menekankan, aku dah cakap kan? Macam tu. Kemudian kita akan mengalami kesenyapan untuk berlakunya perubahan bunyi ataupun perubahan emosi. Di awal emosinya adalah lebih kita macam emosi marah atau ketidakpuas hati. Kemudian kita akan senyap untuk kita berubah kepada emosi yang lebih cool down untuk mencari satu penyelesaian masalah. Begitulah. Okey. Kesimpulannya, dalam suatu pementasan drama ataupun dalam berlakon,
dalam kita berlakon untuk dipersembahkan ataupun ditayangkan di mana-mana stesen TV, kita memerlukan teknik vokal dan teknik pernafasan yang betul untuk menyampaikan emosi kita, untuk menunjukkan ekspresi kita. Emosi tu macam emosi sedih macam mana, kita macam nada tu slow. Kalau emosi marah tu kita memberikan tekanan kepada ayat tu. Macam yang saya buat tadi, aku tak nak lah, begitu. Jadi sangatlah penting untuk kita menyampaikan, untuk kita menggunakan teknik pernafasan dan teknik vokal yang baik, supaya penonton dapat merasai apa yang kita hendak sampaikan. Kadang-kadang melalui ekspresi, walaupun ekspresi pun kita dah boleh tahu kan emosi seseorang, sama ada dia marah, dia gembira, dia sedih ataupun sebagainya. Jadi ekspresi, teknik pernafasan dan juga teknik vokal adalah amat penting, bersesuaian dengan konteks ataupun ayat yang kita hendak sampaikan. Begitu. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.